Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallahu. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perkongsian berkaitan dengan ilmu mantik di dalam bahagian tasawurat. Tajuk kali ini adalah tajuk kemuncak bagi pembahasan tasawurat ini, iaitu ta'rif ataupun mu'arrif. Mu'arrifat dalam tajuk buku. Al-mu'arrifat dalam muka surat 37 kalau buku teks stam. Dalam buku teks Manahij tingkatan 4 pun terdapat pembahasan berkaitan dengan ta'arif ini. Pembahasannya hampir sama dan memang bab ini adalah merupakan bab yang menjadi kemuncak dalam tasawurat. Seperti mana kita ketahui bahawa ilmu tasawur ini diperolehi melalui jalan ta'rif ataupun mu'arrif ataupun qaulan syarihan, seperti mana kita dah ketahui pada pembahasan yang lepas. Oleh demikian, dalam perkongsian kali ini, fokusnya ada dua, iaitu berkaitan dengan apakah ta'rif bagi ta'rif. Apakah pengertian bagi ta'rif ataupun definisi bagi ta'rif. Ataupun dinamakan juga mu'arrif. Kemudian kita akan lihat apakah terdapat jenis-jenis ta'rif. Apakah perbezaan dan juga pendetilannya kita akan kongsikan pada perkongsian yang akan datang. Cuma untuk kali ini, dua isi asas ini sahaja yang akan dibahaskan, insya-Allah. Baiklah, kita berkenalan dahulu dengan mu'arrif ataupun ta'rif. Apakah yang dikatakan mu'arrif ataupun ta'rif itu? Jadi, ta'rif kepada ta'rif ialah ma yalzimu min tasawwurihi tasawwurul mu'arraf atau imtiyazuhu an ghairihi. Apakah ta'rif itu? Iaitu ta'rif merupakan suatu yang melazimi ataupun memestikan daripada kita mengetahui ta'rif tadi. Bila kita tahu saja ta'rif tadi, maka kita akan mengetahui mu'arraf. Mu'arraf ni perkara yang asalnya kita tidak tahu. Itu perkara yang ditakrifkan. Macam mana kita nak tahu mu'arraf? Kita melalui ta'rif. Bila ada ta'rif, maka lazim ataupun memestikan kita tahu mu'arraf. Ataupun melalui ta'rif tersebut, kita akan dapat bezakan mu'arraf ataupun perkara yang ditakrifkan itu dengan selain daripadanya. Sebagai contoh, tengok. Contohnya insan. Contohnya kita tidak tahu apa itu insan. Jadi insan ni dinamakan mu'arraf. Perkara yang subjek yang tidak diketahui. Mu'arrafnya akan diberikan pengertian. Maka kita kata al-insan huwa haiwanun natiq. Perkataan haiwanun natiq ini dipanggil mu'arrif ataupun ta'rif. Melalui ta'rif ni, asalnya kita tak tahu perkara insan ni, kita tak tahu apa dia insan. Melalui ta'rif, kita dapat tahu apakah makna insan. Oleh sebab tu dia kata ni melazimi, perkara yang berkait rapat. Bila tahu sahaja ta'rif, kita akan tahu mu'arraf dia. Contohnya, tadilah macam tadi bila kita nak tahu apa dia mu'arraf ni, yang ditakrifkan tu, kita mesti tahu ta'rif dia. Daripada kita tahu ta'rif ni, yalzimu min tasawuri, mana tasawuri, mana idrak mufrad dia. Kita tahu dia punya definisi dia, maka melazimi daripada pengetahuan kita tu, kita akan tahu sesuatu perkara yang kita tak tahu ataupun dipanggil mu'arraf. Perkara yang ditakrifkan. Itulah kaitan di antara mu'arraf dan mu'arrif. Nak tahu mu'arraf, mesti tahu mu'arrif.
Daripada kita tahu mu'arif, barulah kita tahu apakah yang mu'arraf tadi. Seterusnya kita lihat apakah pembahagian ataupun jenis-jenis ta'rif yang ada. Dalam pembahagian mu'arrif ataupun ta'rif ini, secara umumnya ada 3 jenis ta'rif ataupun 3 jenis mu'arrif. Yang pertama, nama dia had. Yang kedua, dinamakan ras. Dan yang ketiga, nama dia lafzi. Ta'rif bil had, ta'rif bil rasmi, ta'rif bil lafzi. Kemudian, setiap ta'rif bil had dengan ta'rif bil rasmi ini terbahagi pada 2 pula. Satu, tam yang sempurna. Yang kedua, naqis yang tidak sempurna. Begitu juga ras yang sempurna dan naqis yang tidak sempurna. Yang ada kekurangan lah maksudnya. Jadi secara umumnya pembahagian ta'rif ada 3. Secara terperincinya ataupun detailnya ada 5 semua. Iaitu haddul tam dengan haddun naqis 2, ketiga rasmut tam, yang keempat rasmun naqis, yang kelima lafzi. Jadi kelima-lima perkara ini kita akan bahaskan insya-Allah dalam perkongsian yang akan datang. Cuma untuk kali ini juga kita akan melihat apakah kenapa ia dinamakan had dan kenapa dinamakan ras. Had ni dinamakan had sebab diambil perkataan had ni makna sempadan. Dialah yang menentukan mu'arraf dengan ciri-cirinya ada pada zatnya, yang menyebabkan daripada ciri tersebut dia seolah-olah sempadan yang menyekat selain daripada ciri tersebut masuk dan mengeluarkan selain daripada ciri tersebut. Jadi itu yang dinamakan had. Kemudian dinamakan rasmu pula kerana diambil daripada perkataan rasmu tu pada bahasa bermakna kesan. Jadi bila kesan tu membawa kepada siapa yang memberi kesan tersebut. Itu oleh sebab tu dinamakan rasmu. Diambil daripada pada bahasanya rasmu tu bermakna kesan. Kesan yang boleh membawa kepada kita mengetahui siapakah yang dinamakan muasir tadi, yang memberi kesan tadi. Itulah kenapa dinamakan had dan kenapa dinamakan ras. Pembahasan yang lebih detail dengan contoh dan bagaimana pembentukan setiap jenis ta'rif tersebut kita akan kongsikan pada perkongsian yang akan datang insya-Allah. Jadi kita ingat kembali apakah yang dinamakan ta'rif dan apakah pembahagiannya. Wallahu alam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam perkongsian yang akan datang. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada semua di atas tontonan, sokongan dan apa-apa perkara yang berkaitan dengan perkongsian kita kali ini bolehlah diajukan soalan di dalam komen dan bolehlah kita berbincang insya-Allah. Sehingga bertemu lagi dalam siri perkongsian masih lagi dalam berkaitan dengan mu'arrif ataupun ta'rif insya-Allah. Sehingga bertemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.